A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali di sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 267 267. Kita akan bersama-sama insya-Allah di muka surat ini. Kita telah berada di penghujung surah Al-Hijr dan kita akan mula masuk kepada surah yang baru pada muka surah ini 267, itu surah An-Nahl. Kita akan cuba untuk memahami, mentadabbur sedikit daripada surah Al-Hijr, iaitu ayat 91 sehingga ayat ke-99, dan kemudian kita akan masuk ke surah An-Nahl daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-6 insya-Allah. Kita tengok dulu saki-baki yang masih iaitu lebih kurang 9 ayat daripada surah Al-Hijr insya-Allah di muka surat 267 pada sesi kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ja'alul qur'ana 'idin fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Saya telah bacakan tadi ayat 91, 92 dan juga 93 daripada surah Al-Hijr. Kita telah baca sebelum daripada ni, iaitu muka surat 266. Terima kasih yang telah memberikan feedback suara dan juga gambar. Terima kasih banyak-banyak. Kita telah baca sebelum daripada ni muka surat 266. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bagaimana orang-orang yang dipanggil muqtasimin, iaitu menurut pandangan sebahagian besar daripada ulama mengatakan muqtasimin dalam muka surat 266 sebelum daripada ni maksudnya ialah itu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristian, yang mana mereka ni telah diberikan kitab Taurat dan juga Injil kepada mereka, tetapi mereka ini digelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muqtasimin. Muqtasimin artinya iaitu orang yang memisah-misahkan, membeda-bedakan, mengambil apa yang mereka nak dan meninggalkan apa yang mereka tak nak. Jadi maknanya mereka tak ambil semua. Kita sebagai orang-orang Muslim, orang Islam, orang yang beriman, tak boleh buat macam tu. Itu adalah cara yang tak betul. Kita sebagai orang Muslim, orang mukmin, kita menerima semua benda yang telah ditetapkan, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti terima semuanya. Bukan hanya memilih-milih kan, mengikut kehendak ataupun mengikut keinginan kita, apa yang sesuai kita ambil. Jadi itu nama dia muqtasimin. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini, dalam ayat 91 muka surat ini yang akan kita baca ni, Allah Subhanahu wa taala sebut allazina, sambungan daripada apa yang diceritakan oleh Allah sebelum daripada ni. Allah Subhanahu wa taala berkata, iaitu mereka ini ja'alul qur'ana 'idin. Ja'alu Quran, mereka ini telah menjadikan Quran ini 'idin. Idin sini maksudnya adalah iaitu berpecah-pecah maksudnya. Ja'al Quran. Quran di sini ada pendapat ulama mengatakan Quran di sini lah memang Quran lah, iaitu orang-orang kafir Quraisy ni, mereka ni telah menolak-nolak Quran macam-macam. Ada yang mengatakan begini terhadap Muhammad, ada yang mengatakan begini, mana idin, berpuak-puak, sebahagian macam ni, sebahagian. Ada pendapat lain mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Quran di sini ialah maksudnya ialah apa-apa yang telah diturunkan kepada orang-orang yang sebelum daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan Quran iaitu satu benda yang diturunkan kepada mereka. Jadi mereka ni telah memisah-misahkan Quran tu. Memisahkan Taurat dan juga Injil dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Quran. Jadi mereka ni memisah-misahkan, iaitu mereka ambil apa yang mereka nak dan menolak apa yang mereka tak nak. Yakfuru amanu bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Amanu wa kafaru wa kafaru bi ba'd. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan benda ni dalam bentuk idin. Itu maksud idin. Kita sebutkan bahawa ada dua pandangan tadi. Idin tu maksudnya ialah ada yang mengatakan pelbagai pandangan, kata-kata yang dikandalkan. Ada yang kata Nabi ni sihir dan sebagainya. Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi mengatakan bahawa iaitu mereka ini memilih-milih sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang Kristian dan juga Yahudi. Seterusnya Allah Ta'ala kata fawarabbika, dan demi Tuhan engkau. Inilah sumpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala beritahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
ayat ini iaitu ayat 92 ni dipanggil sebagai ayat tasliyah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Subhanahu taala nak menghiburkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kamu jangan susah hati, kamu tenang. Allah Subhanahu wa taala, Allah taala kata lanas alannahum, kami akan tanya nantinya ajmain, mereka semua ni atas apa yang mereka lakukan. Ingat, apa yang mereka buat ni terbiar macam tu saja, Allah taala tak hirau, tak, Allah taala akan ambil, Allah taala akan tanya apa yang telah kamu buat ini kepada Muhammad. Allah taala akan tanya amma kanu ya'malun, ayat 93, iaitu apa yang mereka buat kepada Muhammad ni, Allah Subhanahu wa taala akan tanya mereka ni. So jangan risau wahai Muhammad, apa yang sepatutnya kamu buat, kamu wahai Muhammad ialah fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Wahai Muhammad, kamu isda maknanya izhar, maknanya i'lan, maknanya iaitu i'lankan, terang-terangkan, jangan sembunyi-sembunyikan lagi. Fasda. Setengah riwayat mengatakan seperti Ibn Mas'ud mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada ayat ini turun, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara tidak terang-terangan, iaitu berdakwah dipanggil sirri, iaitu secara rahsia. Nabi hanya berjumpa orang-orang yang tertentu dan memberitahu tentang Islam ini, bukan Nabi iklankan. Tapi apabila ayat ini turun, dikatakan bahawa Nabi mula naik ke atas, di atas bukit di kota Mekah tu, bukit yang rendah, bukan bukit yang tinggi, tapi bukit, iaitu Nabi bercakap di atas tanah tinggi itu kepada orang Quraisy semua. Nabi panggil orang Quraisy semua supaya datang, dan kemudian Nabi menyampaikan dakwahnya selepas daripada ayat ini turun, fasda bima tu'mar. Jadi maksud ayat ini ialah fasda bima tu'mar, wahai Muhammad, apa yang disuruhkan kepada kamu untuk sampaikan sekarang kamu zahirkan, fasda wa a'rid anil musyrikin, dan juga hendaklah kamu wahai Muhammad a'rid artinya jangan hiraukan apa mereka nak cakap, apa mereka nak kata, apa mereka nak kutuk ke, nak kata. Wa'arid, berpaling bukan maknanya meninggalkan, tapi berpaling maksudnya ialah jangan hiraukan. Hendaklah kamu teruskan kerja kamu, jangan berhenti, teruskan dakwah kamu, jangan berhenti. Itu a'arid anil musyrikin, daripada orang-orang musyrik yang akan mengganggu kamu. Jadi kamu teruskan. Jadi bagaimana? Adakah Nabi tak perlu fikir kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan. Di sini Allah taala kata inna kafainakal mustahziin, kami yang akan kafainaka, cukupkan mereka semua ni, al mustahziin. Mustahziin orang-orang yang mempersenda-sendakan. Menurut setengah pendapat ulama, mengatakan, ahli tafsir mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan mustahziin inilah 5 orang daripada pembesar-pembesar Quraisy, yang mana mereka ni mempermain-mainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namanya disebutkan, boleh refer insya-Allah dalam kitab-kitab tafsir, nama-nama mereka ni. Mereka ini 5 orang ini semuanya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa berada di Mekah lagi. Maknanya tak tunggu dalam peperangan Badar. Yang lain tu Saki-Baki tu, Abu Jahal dan juga lain-lain tu semasa dalam peperangan Badar, mati dalam peperangan Badar. Tetapi ni yang 5 orang ni yang dipanggil mustahziin ini, orang yang mempermainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, telah mati semasa di Mekah lagi. Tak sempat pun Nabi bunuh mereka tu kan, tak sempat lagi di dalam peperangan lagi, dah mati dah mereka ni di Mekah. Itu jadi Allah Subhanahu wa taala sebut inna kafainaka al mustahziin. Allah taala akan handle, Allah taala akan cater semua ni orang-orang mustahziin. Jadi kamu wahai Muhammad, apa yang patut kamu buat? Fasda, teruskan dakwah kamu. Yang ini Allah taala akan uruskan. Inna kafainaka al mustahziin allazina yaj'aluna ma Allah ilahan akhar. Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifat mereka ni, sifat-sifat orang-orang yang mempersenda-sendakan kamu ni. Mereka ni telah menjadikan ma'allah ilahan akhar. Bukannya mereka menolak Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah Ta'ala sebut sini mereka ni menjadikan di samping Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya bersama-sama dengan Allah itu. Ma'allah maknanya Allah pun Tuhan mereka juga, tapi yang lain pun ilahan akhar, ada Tuhan-Tuhan yang lain. Maknanya itu nama dia sekutu, itulah nama dia musyrik. Musyrik ni bukan yang menolak Allah SWT 100%. Mereka ni masih lagi yakin, mereka tahu ada Tuhan bernama Allah, tapi mereka menjadikan berhala-berhala ni sebagai syirik mereka. Jadi sebab tu dia panggil musyrik. Dia lain daripada orang yang langsung menolak Tuhan ni, seperti komunis dan sebagainya, komunis, etis dan sebagainya, tak percaya kepada Tuhan langsung ni. Ini orang-orang musyrik ini, mereka masih percaya kepada Allah. Ayah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam namanya ialah Abdullah.
Abdullah itu makna hamba Allah, maknanya diberi nama oleh Abdul Muttalib, iaitu datuk Nabi SAW. Jadi maknanya orang-orang Quraisy ni, mereka ni masih lagi percaya kepada Allah, tapi mereka ni syirik. Ya, sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini, mereka yang menjadikan Allah bersama-sama dengan Allah ilahan akhar, Tuhan-Tuhan yang lain. Kemudian Allah Ta'ala kata fasawfa ya'lamun, nanti mereka akan tahulah, nanti mereka akan tahu apa yang akan terkena kepada mereka balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tak sebut, tapi Allah Ta'ala sebut akan fasawfa ya'lamun, itu sebenarnya adalah satu amaran. Allah Ta'ala kata nanti tahulah, nanti tahu. Kalau kita pun bercakap macam tu kan, nanti tahu, maknanya itu adalah satu amaran. So amaran ini, sebab itulah orang-orang yang terkena amaran ini, mereka sangat-sangat takut mereka rasa terbayang-bayang akan terkenalah kepada mereka amaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab mereka pun percaya juga kadang-kadang tu kan, setengah-setengah benda ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut walaqad na'lamu, Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu, adakah Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam apabila dikutuk, apabila dihentam, apabila dibuat perkara-perkara yang teruk kepada baginda oleh orang Quraisy ni, adakah baginda ni tak rasa apa-apa? Mesti terasa, sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga adalah seorang manusia kan. Jadi apabila dikutuk, apabila dicela, apabila dibuat apa-apa, nescaya Nabi kita pun akan terasa sebenarnya kan. Jadi sebab itulah Allah SWT sebut di sini, Allah Ta'ala sebut walaqad na'lamu, sesungguhnya kami tahu, annaka yadhiqu sadruka, sesungguhnya sempit dada kamu. Jadi Nabi kita pun terasa sempit dada, terasa juga kan, terasa, takkanlah tak terasa langsung, jadi terasa. Jadi Allah Ta'ala ceritakan, ini juga adalah sebagai tasliah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu menggembirakan, menghiburkan. Memang Allah Ta'ala kata kami tahu apa yang kamu terasa, yadhiqu sadruka bima yaqulun, dengan apa yang mereka katakan. Maknanya kata-kata mereka tu, mereka kata macam ni, mereka kata macam ni, mereka kata macam ni kepada kamu ni, wahai Muhammad, kutuknya mereka ni kepada kamu, dan mereka ni mengizak kamu, mereka buat macam takzik kamu, istihzak kamu dan macam-macam tu. Sebenarnya kami tahu kamu terasa, tetapi Allah SWT kata selepas tu, kalau kamu dah terasa, kamu mesti buat benda ni kan, fasda, kamu tak boleh berhenti daripada apa yang kamu buat. Itu adalah memang kerja kamu, itu suruhan Allah SWT pada kamu. Jadi mereka akan kata, jadi apabila kamu menghadapi keadaan-keadaan macam ni, apa yang patut kamu buat? Allah SWT kata fasabbih bihamdi rabbik, hendaklah kamu tasbih, dan kemudian hendaklah kamu tasbih dengan hamdi rabbik, iaitu dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya ialah dengan mengatakan, iaitu subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, itu maknanya fasabbih bihamdik, makna wahai Muhammad, bertasbihlah kamu kepada Allah subhanallah, kemudian wa bihamdihi, yani bihamdi rabbik, wa kun minas sajidin, dan hendaklah kamu terus menjadi orang-orang yang as-sajid. As-sajid maknanya al-musallin, iaitu orang-orang yang bersembahyang. Maknanya iaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan jauhkan diri kepada Allah walaupun kamu ni terkena macam ni, terkena mereka kata macam-macam kan. Kamu tasbih, tahmid dan juga as-solah. Tiga perkara yang Allah SWT. Jadi ulama-ulama mengatakan, kalaulah kita ni terkena kutukan, kena apa-apa kan, ini adalah merupakan obat yang paling mujarab sekali, iaitu bertasbih dengan memahamilah, bukan tasbih tanpa faham makna kan, tasbih dengan faham makna, kemudian tahmid dengan faham makna, dan kemudian bersolat, iaitu mengerjakan solat. Nah, itu tiga perkara yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam ayat ini, iaitu ayat yang ke-98 daripada surah Al-Hijr. Yang terakhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini, iaitu apa? Dia kata wa'bud rabbaka. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-99 daripada surah Al-Hijr, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa'bud rabbaka, hendaklah kamu memperhambakan diri kamu kepada Tuhan kamu, hatta ya'tiyakal yaqin, sehinggalah datang kepada kamu al-yaqin. Sehingga datang al-yaqin di sini maksudnya ialah al-maut, artinya ialah mati. Maknanya jangan berhenti, berterusanlah kamu dalam keadaan kamu ini memperhambakan, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya apa yang dibuat oleh orang kafir, halangan-halangan yang dibuat oleh orang kafir, janganlah kamu ni berhenti. Kamu hendaklah menjalankan tugas kamu, menjalankan tanggungjawab kamu, iaitu berdakwah kepada manusia, sehinggalah kamu ni mati. Bukanlah sehingga kamu ni yakin. Ada memang setengah-setengah pendapat yang telah dikufurkan oleh para ulama, iaitu orang-orang yang dia kata makna al-yakin di sini adalah makna al-ma'rifah, iaitu sehingga kamu kenal Allah. Bila kamu sampai tahap kenal Allah, kamu tak perlu lagi sembahyang dan sebagainya kan. Itu adalah merupakan ajaran sesat yang dikafirkan oleh sebahagian besar daripada ulama. Jadi
Alhamdulillah, kita telah tamat surah Al-Hijr dan insya-Allah kita akan mula masuk kepada surah An-Nahli. Surah An-Nahli ini adalah satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai perbezaan agak berbeza sikit daripada surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr adalah merupakan surah penjagaan, kita katakan. Surah sebelum daripada itu surah Ibrahim yang merupakan nikmat, menceritakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang nikmat-nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya, iaitu al-Islam dan juga al-iman. Di dalam surah An-Nahli ini, surah An-Nahli bermakna lebah. Kita akan tengok bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah An-Nahli ini tentang nikmat. Jadi tema keseluruhan kepada surah An-Nahli, surah lebah ni, ialah an-ni'mat. Nikmat apa? Iaitu pelbagai-bagai nikmat yang Allah Taala berikan kepada manusia. Nikmat sama ada nikmat tu dalam bentuk binatang, nikmat tu dalam bentuk bintang-bintang, nikmat dalam bentuk matahari, nikmat dalam bentuk bumi, nikmat dalam bentuk hujan, nikmat kesihatan. Semua sekali nikmat disebutkan, dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini, iaitu surah An-Nahli. Nak ceritakan, surah ini adalah Makkiyah, diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi kita berada di Mekah, dan dia nak menceritakan kepada Nabi bahawa banyaknya nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, tapi ramai manusia yang tidak bersyukur. Jadi insya-Allah kita akan tengok sama-sama surah An-Nahli, surah lebah. Dan kenapa dinamakan sebagai lebah? Kerana lebah ini adalah merupakan satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia memerhatikan tentang lebah, mengeluarkan madu dan sebagainya, maka kita akan tengokkan bahawa dia ni adalah merupakan salah satu daripada nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia untuk kehidupan manusia. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah lebah ini, surah An-Nahl ini, dengan ata amrullah fala tasta'jilu. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, telah datanglah amrullah fala tasta'jilu. Mula-mula start kita tengok kan surah ni, surah An-Nahl ini terus disebut kata ata amrullah, telah datang amrullah. Amrullah ini terjemahan ialah urusan Allah, tapi maksud ini terdapat beberapa pandangan ulama tafsir. Apakah yang dimaksudkan telah datang amrullah? Setengah mengatakan bahawa maksud amrullah ialah janji Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu memberi kemenangan kepada orang-orang yang beriman dan juga menghina orang kafir, menjatuhkan orang kafir, menghancurkan orang kafir. Itu satu pandangan ulama. Satu pandangan lain lagi mengatakan amrullah sini ialah al-qiyamah, maksudnya telah datang. Ata dikatakan telah datang, tapi adakah telah datang? Ini digunakan dalam bahasa Arab, iaitu menggunakan fi'il madhi, menggunakan fi'il yang dah lepas untuk menunjukkan bahawa kepastian dia akan berlaku. Dia belum berlaku lagi, tapi digunakan perkataan yang telah datang untuk menunjukkan kepada bahawa dia pasti akan berlaku. Jadi ata amrullah maksudnya ialah pasti akan datang janji Allah Subhanahu Wa Taala. Fala tasta'jiluh, jangan kamu gopoh-gopoh nak. Kenapa Allah Ta'ala sebut gopoh-gopoh nak ni? Kerana orang-orang kafir minta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, minta, mana dia, apa yang kamu janjikan, mana dia, kamu kata kamu akan menang, mana dia, kamu kata hari kiamat, mana dia, kami akan dibangkitkan, mana dia. Jadi macam-macam mereka ni minta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT kata ata amrullah, akan datang nanti, akan datang. Jangan risau, akan datang nanti janji Allah itu. Janganlah kamu gopoh-gopoh nak. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi ta'ala amma yusyrikun, daripada apa yang mereka syirikkan. Seterusnya Allah SWT pun sebutlah apa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang kedua, yunazzilul malaikata birruh. Allah SWT kata dia telah menurunkan al-malaikata. Maksud malaikata di sini ialah, minta maaf tak teralih okey. Jadi Allah SWT sebut sini yunazzilul malaikata, dia telah menurunkan al-malaikata. Maksud sini adalah Jibril alaihi salam. Kenapa digunakan malaikah untuk menunjukkan kepada Jibril? Kerana kehebatan Jibril itu seolah-olahnya dia adalah mewakili seluruh malaikat. Jadi sebab itulah digunakan menggunakan perkataan malaikat untuk mereferkan kepada Jibril. Kemudian birruh sini adalah maksudnya dengan wahyu. Ar-ruh sini maksud wahyu. Ada dalam beberapa ayat lagi, beberapa tempat lain yang menunjukkan bahawa ruh ni ialah mana. Apa kaitan ruh dengan wahyu? Kerana menurut penjelasan ulama, ruh ni apa? Iaitu menghidupkan badan. Dia menghidupkan manusia. Kalau ada ruh, dia akan hidup. Kalau tak ada ruh, dia akan mati. Jadi begitulah juga dengan wahyu. Wahyu ni dia menghidupkan jiwa manusia. Jadi sebab tu ulama kata ialah
malaikat ni datang membawa ruh, seolah-olah iaitu menghidupkan satu benda yang menghidupkan manusia. Hati manusia itu akan menjadi hidup. Jadi yunazzilul malaikata birruh min amrihi, dengan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, ala man yasha, kepada sesiapa yang dia nak beri. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memilih siapa-siapa yang nak jadikan sebagai nabi, sebagai rasul, maka Allah taala berikan. Maknanya janganlah kamu kata kenapa orang ni, kamu pula yang memilih. Allah taala lebih tahu kenapa dia memilih Muhammad untuk menjadi rasul. Jadi kamu ni janganlah pandai-pandai akan mengatakan min ibadi. Allah Taala kata ala man yasha min ibadihi, daripada sesiapa saja daripada orang-orang yang dikehendaki daripada hamba-hambanya. Kemudian anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Yang penting ialah rasul-rasul itu ditugaskan, bila Allah Taala utuskan mereka ini ditugaskan untuk memberi peringatan kepada manusia bahawa la ilaha illa ana. Allah Taala kata, iaitu ini adalah mesej, tidak ada Tuhan melainkan aku. Allah Taala kata ini adalah mesej utama segala rasul-rasul. Apabila Allah Ta'ala pilih mereka ini untuk menjadi rasul, apakah kerja mereka? Iaitu memberi peringatan, memberi inzar. Inzar ni memberi peringatan, jaga-jaga kamu. Sebab maksudnya ialah manusia ni, biasanya apabila rasul ni datang, manusia ni adalah kebanyakan daripada mereka ni sesat. Sebagaimana Nabi Nuh, sejak daripada Nabi Nuh lagi, kalau ikutnya kan, sejak daripada, kalau kita kata Nabi Nuh dengan Nabi Adam ini sangat-sangat rapat, sangat-sangat baru kan. Tapi mereka dah sesat Bila Nabi Nuh diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak bawa kepada mereka ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengokkan penentangannya, kesusahannya, bukan sedikit masa, 950 tahun. Berapa orang saja yang ikut Nabi Nuh, yang naik kapal, dan akhirnya Allah Taala tenggelamkan semuanya. Kemudian selepas daripada itu kan, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh, kemudian dan begitu seterusnya, Nabi Ibrahim, sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam. Manusia itu sentiasa sesat kan. Walaupun mereka itu adalah merupakan saki-baki, kalau ikutnya kan, manusia Nabi keturunan Ad ini adalah merupakan orang-orang yang terpelihara yang di dalam kapal Nabi Nuh tu, yang terselamat. Tiba-tiba mereka turun ke bahagian negara Arab tu kan, berada di kawasan Oman, di kawasan Yaman tu, dan kemudian mereka mendirikan tamadun di situ, kehebatan mereka. Lalu mereka ni sesat, lalu Allah Ta'ala utuskan Nabi Hud kepada mereka. Tapi apa yang terjadi kita tengok kan, lepas tu mereka sesat. Majoriti macam mana mereka ni keturunan daripada orang baik. Jadi kita ni kenalah jaga-jagakan bahawa tak semestinya kalau datuk nenek kita ni okey, maka kita ni okey. Jadi yang penting ialah kita memelihara agama, kita jaga agama, kita faham agama, kena belajar. Sebab itulah Allah SWT memelihara Quran ni kepada kita semua, supaya kita dapat ada satu benda yang boleh kita refer, iaitu Al-Quran. Sebab manusia di muka boleh menyeleweng, tapi Al-Quran tak boleh menyeleweng. Allah Ta'ala dah jaga dia. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, iaitu Allah Ta'ala telah mengiringkan, itu dia kan, itu tugas Rasul-Rasul, iaitu anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Kemudian ayat yang ketiga, khalaqas samawat. Allah Ta'ala kata khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Allah Ta'ala telah menjadikan langit dan juga bumi ini bil haqqi. Maksud bil haqqi di sini ialah maknanya tidak sia-sia. Maknanya bil haqqi iaitu ada sebabnya, ada reasonnya, ada hikmahnya, ada. Allah Ta'ala menjadikan tu kan, taklah sia-sia. Kemudian ta'ala amma yusyrikun, maha tinggi Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada apa yang mereka syirikkan. Maknanya mereka mengatakan ini terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala merupakan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Apa yang mereka kata tu kan ialah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok ayat yang keempat, seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan khalaqal insan. Tadi Allah Ta'ala sebutkan, dalam ayat yang ketiga Allah Ta'ala sebutkan dia menciptakan langit dan juga bumi bil haqqi. Kemudian manusia pula, manusia ni bagaimana? Allah Ta'ala kata khalaqal insan min nutfah. Allah Ta'ala telah menciptakan, menjadikan manusia hanyalah daripada nutfah. Asal makna nutfah ni ialah setitis air yang berada di dalam bekas. Kalau kita tuangkan air daripada bekas yang ke dalam gelas dan sebagainya, kemudian ataupun kita tuangkan air dalam gelas, kadang-kadang dia masih berbaki, ada satu titik dalam gelas tu kan. Satu titik tu dipanggil nutfah asal dalam bahasa Arab. Kemudian dalam makna di sini, nutfah sini maknanya air mani. Maknanya sangat-sangat kecil kan. Macam mana setitis air itu boleh tiba-tiba boleh jadi manusia. Itulah Allah Ta'ala nak sebutkan, nak ceritakan bahawa Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Allah Ta'ala boleh jadikan kita daripada benda yang sangat-sangat kecil kan, macam tak logik, macam mana dia boleh jadi manusia. Jadi Allah Ta'ala sebutkan benda ni, jadikan kita benda ni, semua manusia tahu kan perkara ni kan. Jadi ada lelaki, ada perempuan, kemudian lahirlah manusia.
kemudian lahir ada perempuan lelaki, lahirlah manusia. Jadi bagaimana? Jadi apa susah sangat Allah Ta'ala nak bangkitkan manusia balik nanti kan, apabila dah mati, apabila mati dah jadi tanah pun nak bangkitkan. Kalau daripada tak ada boleh jadi ada, bagaimana? Kalau dah pernah ada, nak adakan balik, nak bangkitkan balik, apa yang susahnya? Jadi Allah SWT sebut sini khalaqal insan min nutfah fa iza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba mereka ini menjadi khasim. Khasim ni dipanggil ialah isim mubalaghah. Mubalaghah maknanya melampau. Khasim iaitu banyak khusumah. Khusumah ni banyak berdebat, banyak menolak, banyak bermusuh, banyak. Itu maknanya. Iaitu yang paling dahsyat sekali ialah mereka, bila mereka ni menolak Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dipanggil khusumah yang paling dahsyat, permusuhan yang paling dahsyat. Satu benda yang tak logik yang paling dahsyat sekali, mubin, jelas-jelas mereka ni tak betul. Maknanya boleh kita katakan, dia kata tak boleh. Macam mana Allah Ta'ala nak buat ni macam, sedangkan dia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tiba-tiba dia pula menjadi pembantah, khasim. Itu sebab Allah Ta'ala kata manusia ni, sifat manusia dia sifat macam tu, dia menjadi khasim al-mubin. Allah Ta'ala kata khasim mubin. Faiza tu makna tiba-tiba, maksudnya tiba-tiba maknanya tengok kan, maknanya macam mana manusia boleh jadi macam, sepatutnya dia minta kita supaya kita fikir macam mana manusia ni boleh jadi macam, tak logik kan, sedangkan dia ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut wal an'am, dan kemudian binatang pula. Sekarang kita tengokkan bahawa Allah SWT mula menceritakan tentang nikmat-nikmatnya. Sekarang binatang, Allah Ta'ala siapa yang ciptakan? Allah. Wal an'am, sebab tu disebutnya wal an'ama, dari atas kan. Itu sebab dia sambungan daripada khalaqal insan, Allah Ta'ala jadikan insan, dan kemudian Allah Ta'ala menjadikan al-an'am, khalaqaha, Allah Ta'ala ciptakan dia. Jadi al-an'am khalaqaha al-an'am, Allah Ta'ala menciptakan, menjadikan al-an'am tu lakum, Allah Ta'ala jadikan semua binatang ni untuk kamu. Bukan binatang tu untuk binatang, bukan binatang tu untuk binatang lain. Memanglah kita tengokkan kuda belang adalah untuk harimau, untuk singa, tapi singa tu untuk siapa pula kan? Begitu kan. Jadi kan kita tengok tingkatan-tingkatan kan, dia punya pusingan kan, yang ni untuk ni, yang ni untuk ni. Tapi last kali ialah sebenarnya untuk manusia. Manusia ni macam-macam kan. Kadang-kadang ada yang kita boleh ambil daripada dia untuk macam mana? Apakah nikmat yang boleh ambil daripada binatang? Kita akan tengok Allah Ta'ala sebutkan lakum fiha dif'un. Nombor satu yang Allah Ta'ala sebut ialah dia dijadikan untuk kamu fiha, pada binatang itu dif'un. Nombor satu dif'un. Dif'un maknanya panas, maknanya panas, maknanya iaitu warm, maknanya suam, rasa kepanasan. Bagaimana? Iaitu kulitnya, kadang-kadang bulunya, untuk kepanasan untuk manusia, memanaskan badan ketika manusia sejuk. Kemudian wa manafi', dan kemudian ada lagi wa manafi', iaitu manfaat-manfaat. Mana? Wa minha ta'kulun, dan ada lagi untuk ta'kul. Manafi' ni macam-macam. Manafi' ni manfaat apa? Kemungkinan kita boleh naik dia, kemudian kita boleh tengok dia, kemudian kita macam-macam manfaat dia kan. Jadi makna segala binatang tu ada manfaatnya untuk manusia. Cuma bagaimana manusia ambil tu, cara ambil manfaat tu macam-macam. Jadi kemudian, jadi nombor satu adalah untuk kepanasan, yang kedua adalah untuk manfaat, yang ketiganya wa minha ta'kulun, dan antara binatang, ada antara binatang tu yang kamu boleh makan. Seperti unta, seperti kambing biri-biri, seperti kambing, seperti lembu dan sebagainya kan, yang boleh dimakan lah. Jadi maknanya ada yang boleh dimakan, ada yang boleh digunakan untuk manfaat lain, ada macam-macam. Ada lagi yang Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu, iaitu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 kita tengok minta maaf. Okey. Jadi Allah Ta'ala sebut kita ayat yang ke-6 walakum fiha jamal. Dan kemudian lagi ada lagi untuk kamu, ada yang untuk kecantikan. Maknanya jamal itu cantik, maknanya iaitu cantik dari segi pandangan. Cantik ni mata kan, maknanya kita tengok oh cantik. Kadang-kadang sekarang ni kita boleh tengok gambar kan, oh cantiknya kan. Bayangkan dunia ni tak ada, tengok ikan dalam lautnya, ikan apa tak kira lah kan, laut kita tengok banyak ikan, bukan kita makan pun, tapi orang pergi ambil gambar dalam laut tu kan, kemudian kita tengok banyak ikan, seronok kita tengok kan. Jadi itu adalah merupakan jamal, dia kata kecantikan, satu benda kecantikan. Walakum fiha jamal, pada binatang-binatang itu jamal. Ketika hina turihun, ketika binatang-binatang itu balik, turihun maknanya balik daripada mana petang-petang dia masuk kepada kandangnya. Ini maknanya pada binatang-binatang yang kita bela, kita pelihara, kita dapat tengok kecantikan ni juga, iaitu pada masa dia ni turihun, balik dulu, balik ke kandang dia. Dan juga wahina tasrahun, dan ketika dia ni keluar nak pergi ke ke ladang ternak ke nak pergi makan, keluar daripada kandang lah kan. Jadi masuk dulu. Jadi ulama-ulama sebut sini ialah kenapa disebutkan
balik ke kandang lebih dahulu daripada keluar. Sedangkan kalau ikut logiknya keluar dulu kemudian barulah balik kan. Disebutkan kerana biasanya sebagaimana ahli tafsir kata, kerana biasanya apabila binatang tu balik tu, dia ni kadang-kadang lebih ceria daripada dia keluar. Sebab keluar ni ialah pada malam tu dia tak makan. Itu kata ulama tafsir lah kan. Kenapa hikmah disebutkan turihun sebelum daripada tasrahun. Jadi yang penting kesimpulan, ketika binatang tu berjalan, ketika binatang tu bergerak, beramai-ramai pergi ke sana kemari kan, kita akan tengok keindahan di situ kan. Jadi bahkan zaman sekarang ni kita boleh tengok macam-macam. Apa yang dulu kita tak boleh tengok, kita boleh tengok YouTube, kita boleh tengok ni kan, binatang-binatang yang dulu kita tak perlu menyelam untuk tengok ikan dalam laut. Kita tak perlu naik pergi ke Afrika untuk tengok binatang-binatang di savana dan macam-macam lagi kan. Jadi maknanya kita tak perlu pergi ke zoo untuk tengok binatang, kita boleh tengok semua dalam internet kita kan, dalam jadi itu adalah merupakan kurnia Allah SWT. Yang penting Allah SWT sebut sinilah, semua itu adalah nikmat untuk kamu, nikmat untuk mata, nikmat untuk badan, nikmat untuk makan, nikmat untuk macam-macam, nikmat untuk fizikal kita, untuk mental kita dan sebagainya. Masya Allah kan. Itulah kita kata surah An-Nahl ini adalah merupakan surah An-Ni'mah. Allah Ta'ala nak sebutkan semua nikmat-nikmat yang manusia itu dapat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah jangan lupa kita sambung lagi, kita tengok lagi apakah nikmat-nikmat Allah SWT dalam muka surat seterusnya, iaitu 268 pada kali akan datang insya-Allah. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk beri link kepada kawan-kawan semua, dan jangan lupa untuk follow, jangan lupa untuk subscribe insya-Allah, dan beri komen insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.